Right, okay, terima kasih. Alright, boleh dengar. Okay, baiklah, kita akan bermula sebentar lagi. Okay, baiklah, selamat datang diucapkan kepada semua adik-adik. Ada cikgu-cikgu tak dekat sini? Ada daripada mana? Cuba type dekat chat tu. Daripada negeri mana? Oh, dari Perak. Okay. Ada daripada Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak, ada tak? Pulau Pinang pun ada. Alright. Yes, Kuala Lumpur. Alright. Kita. Okay. Alright. Okay, baiklah, selamat datang adik-adik semua. Sekiranya ada guru-guru dalam ni, tuan-puan sekalian. Kita di virtual PSN SciFest 2021 Stand for a Better Tomorrow. Jadi hari ini merupakan hari kedua penganjuran festival virtual PSN SciFest. Anjuran Pusat Sains Negara merupakan sebuah jabatan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Okey. Baiklah, jadi festival ini berlangsung daripada semalam 10 hari bulan sehinggalah 16 November 2021. Jadi jangan lepaskan peluang, perlu layari kami punya website ni yang saya sedang pancarkan pada skrin anda, iaitu di psn.gov.my/virtualscifest. Memang ada macam-macam aktiviti menarik yang telah berlangsung dari semalam. Kita ada science show, kita ada live Kahoot di FB Live Pusat Sains Negara. Kami ada 360 Science Tour yang membawakan anda pelbagai kami punya galeri di Pusat Sains Negara ni boleh lihat secara maya kan. Tak perlu datang ke PSN tapi boleh lihat secara maya. Dan juga kami ada science chat, sesi science chat iaitu sembang bersama saintis-saintis terkemuka di tanah air kita dan juga hari ini virtual STEM workshop. Jadi kami bawakan bengkel ya. Alright. Jadi apa yang akan kita sajikan untuk adik pada hari ini? So pada hari ini tajuk bingkai kita ialah Nature Secret. Apa tu Nature Secret? Rahsia alam kan? Rahsia alam dan specifically kita akan membincangkan tentang used cooking oil ataupun minyak masak terpakai. Yang selalu kan hari-hari kita tengok mak masak. Masak apa kat rumah? Nasi goreng, telur goreng kan? Macam-macam. So minyak masak, semua orang ada kat rumah minyak masak kan. Okay, siapa kat sini suka masak? Cuba type dekat chat. Ha. Dah ada orang suka masak kan. Masak apa, masak kek ke, masak apa. Sebenarnya bukan saja masak dekat dapur je pakai apa ni, minyak masak kan. Masak kalau bakar pun pakai juga minyak masak. Boleh masuk dalam kek semua. Okey. Baiklah, pada hari ini yang istimewanya kami bawakan anda tetamu khas iaitu Encik Muhammad Farid Wajdi bin Mustafa, merupakan eksekutif pengoperasian dari Alam Flora Environmental Solutions Sdn Berhad. Okay, untuk maklumat tuan-puan semua, biasanya Nature Secret ni merupakan program yang kami anjurkan di fizikal tau, kena datang di PSN dan kami akan buat untuk pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah. Tapi so istimewa hari ini kami buka untuk anda semua di rumah dan kami bawakan pula tetamu khas kan daripada Alam Flora. So jadi pada hari ini kita akan ada dua sesi yang uh, bahagian lah. So bahagian pertama akan ada sesi sharing daripada Encik Farid Wajdi. Lepas tu kami akan buat hands on tentang apa produk yang kita boleh guna, kita boleh buat daripada minyak masak terpakai ni. Okay? Baiklah, sebelum saya mempersilakan Cik Farid ni, saya just bacakan sedikit latar belakang. So Encik Farid Wajdi bin Mustafa berasal dari negeri Perlis. Ada orang Perlis tak kat sini? Tadi ada orang Penang kan? Ada orang Perlis? Oh, alright.
kejawab yang lain tu. Okey, tak apa. Okey, beliau bertugas sebagai eksekutif operasi di bahagian kita semula di Alam Flora Environmental Solution. Telah mempunyai degree ataupun ijazah dalam sains environmental sains alam sekitar dari Universiti Malaya dan telah berpengalaman bekerja selama 6 tahun dalam bidang kita semula bersama Alam Flora. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita jemput Encik Farid Wajdi untuk berkongsi dengan kita tentang use cooking oil. Okey, dipersilakan Encik Farid. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada semua. Jadi selepas pandemik COVID, jadi kita ada cara baru untuk kita kenalkan ataupun untuk kita berkomunikasi, iaitu secara online. Jadi saya rasa ini pun salah satu platform yang baiklah untuk kita cuba dan kita praktikkan pada masa akan datang lah. Okey, terima kasih kepada Pusat Sains Negara kerana menjemput saya untuk berkongsi maklumat. Okay, berkongsi maklumat dengan cikgu-cikgu, dengan pelajar berkenaan dengan minyak masak terpakai ataupun pengurusan minyak masak terpakai lah di Malaysia. Jadi saya rasa tak perlu saya perkenalkan diri sebab tadi moderator kita dah dah perkenalkan semua. Jadi saya akan kongsi slide. Okey, boleh nampak ke? Boleh Cik Farid, saya boleh nampak. Okey. Okey, kalau ada isu nanti saya beritahu sebab saya risau saya tak perasan. Okey. Okey, kita terus kepada slide yang pertama lah. Okey, slide yang pertama kita pada hari ini ataupun outline dia apa yang saya akan berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian adalah yang pertamanya saya akan share berkenaan dengan definisi kita semula. Okay, jadi saya rasa definisi ni semua orang tahu, cuma kita akan sentuh lah sebab setiap perkara yang kita belajar, kita kena tahu definisi dulu. Baru kita tahu ke mana kita nak, arah tuju kita ke mana. Kemudian selepas dah tahu barang apa yang boleh kita semula, saya akan cerita berkenaan dengan minyak masak. Sama juga kita pergi ke definisi, kemudian kita tengok. Yang ketiganya kita tengok sekiranya kita gagal untuk menguruskan minyak masak terpakai ni, apa impak dia kepada kita? Impak dia kepada alam sekitar, kepada kesihatan pun ada. Jadi kita nak tengok benda ni kejap lagi. Saya akan berkongsi dengan adik-adik dan cikgu juga. Kemudian produk daripada barangan kita semula. Jadi ramai yang tanya sejak saya 6 tahun dalam bidang kita semula ni. Okey, saya bukan kita semula minyak masak saja, semua barang kita semula, kertas apa semua saya terlibat. Jadi untuk minyak masak ni dia special sikit, ada yang tanya. Ada yang hanya beranggapan minyak masak ni di kita semula untuk dijadikan sebagai minyak goreng balik. Jadi masyarakat kita hanya berfikiran benda tu akan jadi macam tu. Tapi sebenarnya benda tu salah. Dia ada banyak lagi produk yang kita boleh dapat, kita boleh hasilkan daripada minyak masak terpakai ni. Saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kejap lagi dengan perkara tu. Dan yang terakhir sekali adalah peranan FS. Peranan FS ataupun Alam Flora Environmental Solutions. Jadi kita dah cerita tadi semua barang-barang kita semula, minyak masak terpakai. Jadi kita nak tahu tak mana kita boleh letak minyak masak terpakai kita dengan cara yang selamat, dengan cara yang betul. Jadi pihak mana yang akan uruskan minyak masak kita dengan cara yang betul, sebab kita risau bila kita letak di tempat yang salah, nanti end up dia minyak ni terus ke dalam sungai, ke longkang. Jadi kita tak nak benda tu. Kita nak pengurusan tu secara holistik, secara betul, secara berhemah. Jadi saya akan ceritakan dan berkongsi dengan semua nanti peranan FS, apa yang kita buat, program apa yang kita ada, dan macam mana nak hubungi kita. Okey. Farid, boleh tak onkan video sebab kita punya peserta nak tengok muka speaker. Oh, ya ke? Okey, boleh. Maaf. Okey. Maaf. Apa, alright, boleh nampak dah.
kasih. Okay, saya dekat office sekarang ni. Kalau bunyi bising sikit tu biasalah. Okay. Slide seterusnya. Okay, kita masuk kepada definisi kita semula yang cakap tadi. Okey, definisi kita semula ni, kalau kita tengok pada logo yang sebelah kiri kita ni, ini adalah kita panggil dia sebagai Mobius look ataupun logo kita semula antarabangsa. Maknanya kalau kita pergi mana-mana negara pun, dia menggunakan logo yang sama. Okey, sinonim logo ni adalah sinonim dengan logo ni kita panggil dia sebagai 3R. Dia ada hierarki dia. Dia ada reduce, iaitu kurangkan. Dia ada reuse, kita guna balik. Dan dia ada recycle. Maknanya recycle ni, untuk minyak masak ni kita pakai recycle. Iaitu kita semula bahan yang kita dah guna untuk jadikan bahan yang baru. Sebab tak semua bahan tu dia boleh reuse. Okay, macam saya cerita tadi lah, minyak masak ni kalau kita nak reuse dia tak boleh reuse macam tu. Dia salah dari segi etik dia lah. Sebab kita guna minyak yang dah guna untuk kita gunakan balik. Tapi kita pakai konsep R, recycle. Hierarki yang ketiga itu kita hasilkan benda yang baru. So lagi saya akan ceritakanlah macam mana bahan atau produk yang boleh dihasilkan. Okey, logo ni sebenarnya dah lama diciptakan, bermula pada tahun 1970. Dihasilkan di US Amerika Syarikat. Hinggalah sekarang kita masih menggunakan logo yang samalah. Okey, ini adalah barang-barang yang kita boleh recycle, yang boleh dikitar semula. Okay, bukan minyak masak saja. Kita ada lebih kurang, kalau kat sini saya letak 12 barang lah. Tapi ada banyak lagi, tapi ini yang basic, yang asas. Kita ada surat khabar. Maksudnya barang-barang yang berasaskan kertas, kotak, semuanya boleh recycle. Cumanya untuk kertas dan kotak ni kalau kita nak recycle, cara yang terbaik adalah kita asingkan dia. Surat khabar, kotak dengan kotak, majalah dengan majalah. Okay, kemudian kita juga ada boleh recycle kotak air minuman ataupun nama glamour dia kita panggil Tetra Pak. Kalau adik-adik perasan dekat iklan Milo, Milo Nestle, dia ada iklan flip-flap tu yang pakai baju hijau, itu adalah Tetra Pak. Jadi Tetra Pak ni apa yang dihasilkan di pelebatan Tetra Pak ni, contohnya bumbung, dia boleh jadikan bumbung. Dan kita juga boleh hasilkan daripada Tetra Pak ni kerusi, meja, semua ni ada di Malaysia dan ada di fasiliti FS dekat tempat saya bekerja ni, memang ada. Jadi nanti kita boleh invite lah untuk datang dan tengok sendiri bahan-bahan ni. Kemudian kita juga ada botol plastik. Okay, botol plastik ni dia special. Botol plastik ni kalau orang awam tengok hanya botol plastik. Botol deterjen pun botol plastik, botol minuman botol plastik. Tapi sebenarnya botol plastik ni dia ada banyak kategori. Jadi kalau kita macam recycler kita ni, kita akan asingkan ikut kategori juga. Dia ada 7 kategori plastik. Dia ada PET, HDPE, LDPE, dia ada PVC. So benda-benda tu kita kena asingkan baru kita recycle dengan cara yang betul. Tapi untuk orang awam tak ada masalah, boleh campur semua pakai dekat pusat kita semula dan kita akan buat pengasingan di kilang kita lah. Kemudian barangan besi ini yang semua tahulah. Kemudian aluminium, sisa elektronik ataupun e-waste. Okey, e-waste ni semenjak ni makin mendapat tempat di hati orang yang melakukan kita semula lah, sebab dia banyak dah naik. Kalau kita tengok dekat Malaysia ni sekarang banyak syarikat yang melakukan kita semula e-waste. Tapi kena maklum untuk melakukan semua ni, setiap barang yang kita nak recycle ni dia mesti ada lesen yang betul lah. Macam e-waste dia perlu mendapatkan kemudahan DOE dan perlu ikut guideline yang diberikan supaya apa yang kita buat tu tidak mencemarkan alam sekitar. Sebab tujuan kita melakukan kita semula ni adalah untuk mengurangkan impak ke dalam sekitar, tapi kalau kita salah buat nanti dia akan memberi kesan ke dalam sekitar. Kemudian botol kaca. Okay, botol kaca ni tak ramai recycler yang ambil, tapi kita di FS kita terima botol kaca. Sebab dia kos untuk hasilkan botol kaca yang baru dengan kita ambil proses botol kaca yang lama tu lebih mahal. Jadi banyak
pihak industri dia gunakan sumber yang asal untuk hasilkan kaca daripada dia recycle balik. Itu isu untuk botol kaca lah, dan akhirnya adalah minyak masak. So hari ini kita akan cerita untuk minyak masak saja. Saya tak akan sentuh untuk barang-barang lain. Jadi kita akan cerita untuk minyak masak, bagaimana kita nak menguruskan minyak masak dengan cara yang betul. Okay, definisi minyak masak terpakai. Okay, minyak masak terpakai ni bermaksud adalah minyak masak yang kita telah guna untuk tujuan masakan ataupun kita menggoreng ikan, ayam dan sebagainya lah. Jadi selepas kita menggunakan minyak tu dah tak boleh dipakai, kemudian kita akan klasifikasikan dia sebagai minyak masak terpakai. Jadi ramai yang tanya, macam mana kita nak tahu minyak kita tu sebenarnya boleh pakai lagi ke ataupun tak boleh dipakai? Okey, saya letak kat sini empat keadaan macam mana kita nak kenal pasti minyak tu sebenarnya dah tak boleh dipakai lagi. Dan menurut pakar makanan oleh DMEC Hospital Shah Alam, dia syorkan minyak masak hanya boleh dipakai sebanyak 2 kali saja, 2 atau 3 kali saja. Jadi sekiranya kita menggunakan lebih pada tu, kita bimbang akan ada minyak tersebut akan bertukar dia punya sifat dia, akan ada kandungan toksik yang banyak, akan mengeluarkan radikel bebas, dan seterusnya. Bila kita guna lagi minyak tu untuk goreng ikan ke goreng ayam, toksik tu akan masuk dalam makanan kita dan akan merosakkan sel tubuh badan lah. Contohnya kita tengok yang pertamanya, kalau minyak tu dia menjadi gelap. Minyak ni bila kita goreng, yang pertama contohnya kita goreng ayam. Kalau ibu-ibu ataupun mak-mak di rumah perasan, bila kita goreng ayam, selalunya akan ada terkeluar sikit daripada ayam tu macam darah. Okay, darah ni dia akan masuk dalam minyak dan menyebabkan terjadinya gumpulan karbon dalam minyak. Jadi sebab tu minyak tu menjadi gelap. Dan karbon ni sebenarnya kalau dah banyak sangat bila kita goreng, dia akan jadi toksik pada kita. Jadi sebab tu kita syorkan untuk deep fry, kita panggil deep fry minyak masak yang nak goreng lama ni, kita perlu asingkan dengan minyak masak untuk kita tumis ke, untuk kita goreng sayur ke. Cuba adakan di rumah tu 2 jenis minyak masak. Satu minyak masak yang lebih pada biji-bijian ataupun macam minyak zaitun untuk gorengan yang light. Untuk tumis ke apa, kita pakai minyak zaitun. Untuk yang deep fry, gunakan gorengan ayam ni, kita pakai minyak masak lebih sawit lah. Jangan campurkan sebab minyak sawit ni dia punya, kita panggil dia takat dia punya macam boiling point dia lebih tinggi lah. Dia punya smoke point dia lebih tinggi sebab dia punya kandungan dalam tu lain daripada minyak zaitun. Minyak zaitun ni dia lebih rendah. Jadi sesuai untuk goreng sayur-sayuran macam tu. Kemudian keadaan minyak menjadi likat. Jadi kalau kita tengok minyak tu dah likat, better kita tukarlah, jangan pakai lagi. Tak rugi pun kita tukar sebab kita fikir kita nak bagi anak-anak kita makan, suami makan, isteri makan, jadi kita tukar. Kemudian akan ada asap. Selalunya kalau kita panaskan minyak, kalau baru panaskan dia asap dia akan keluar lagi. Tapi bila minyak tu dah tak sesuai ataupun rosak, lama-lama dia baru panaskan sedikit tapi dah keluar asap. Asap dah muncul dalam minyak tu. Jadi minyak tu dah tak boleh pakai. Dan yang terakhirnya adalah kalau dia berbau tengik lah. Jadi kalau minyak tu kita panaskan, dia bau macam tak sedap, bau tengik, ataupun dia bau makanan yang kita masak sebelum tu. Jadi better tukar. Maksudnya minyak tu dah tak elok lah. Sebab dalam minyak ni dia ada vitamin, dia ada antioksidan. Jadi kalau dah banyak kali kita pakai, vitamin dan antioksidan tu dah makin berkurangan. Jadi kita nak minyak yang baru supaya kita guna minyak tu untuk tujuan kesihatan juga. Okey, saya tunjuk satu video macam mana kita apa yang FS buat untuk kita semula minyak masak terpakai dekat mana. Jadi tengok dulu video ni. Hai, korang tahu tak korang boleh jual minyak masak terpakai korang kat sini. Nuoporista kuuluu Tepolo kantahti, jalkani kohti kukkutti.
Ievan äiti se tyttönsä vahti, vaan kyllähän Ieva se juutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laidasta laitaa. Sankelippu, tappu täppy, tikku hiljalleen. Minä sanon Ievalle, mitäpä se haittaa, laskemaan vielä hiljasta laitaa. Sankelippu, tappu täppy, tippu hiljalleen. Katikka, 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 katikka. Okey. Hai. Okey, tadi video saya tunjukkan video macam mana pihak FS menguruskan minyak masak terpakai, kat mana tempat untuk kita jual. Okey, itu adalah salah satu daripada pusat kita semula kita lah. Okey, kalau dekat Lembah Kelang ni, pihak FS membeli minyak masak terpakai daripada orang awam. Okey, kita beli dengan harga, kalau tengok video tadi harga lama. Sekarang kita beli harga RM1.80. Dan kita ada banyak harga lah, gantung pada kuantiti. Lagi banyak kita dapat minyak tu, lagi tinggi harga yang kita offer kepada orang awam lah. Okey, tak apa. Kemudian kita masuk kepada cara menguruskan minyak masak terpakai. Okey, macam mana kita nak uruskan minyak masak terpakai selepas kita masak? Jadi apa yang kita buat, selepas kita masak, kita perlu menyimpan minyak tersebut kita perlu biarkan minyak tersebut dalam kuali sehingga sejuk. Jangan terus masukkan dalam bekas sebab minyak tu nanti dipanas dia akan rosakkan bekas. Jadi kita tak nak benda tu. Jadi biarkan dulu sampai sejuk, kemudian masukkan dalam bekas plastik ataupun tong minyak masak yang kita beli tadi. Tak ada masalah sebab kita nak hantar ke pusat kita semula. Nanti dia akan proses juga minyak tu. Jadi masukkan minyak tu dalam bekas, kumpulkan sampai banyak. Contoh macam kita beli minyak 10 liter ataupun 5 liter, bila dah habis guna nanti masukkan balik dalam bekas tu. Kemudian kita kena elakkan membuang ke dalam longkang ataupun sumber air lah. Kalau macam kebanyakannya kalau dululah kita tengok ibu-ibu kita kan, kalau dia orang masih tak dapat maklumat berkenaan pengurusan minyak masak ni, dia lepas masak dia terus buang dalam sinki macam tu. Ataupun dia buang minyak tu dalam plastik. Okay, buang dalam plastik, ikat konon-kononnya nak selamatkanlah alam sekitar. Tapi sebenarnya bila dia masukkan macam tu, kita di alam flora ni banyak kita mengalami masalah bila kita nak buat pengasingan bahan barang-barang recycling yang lain, kita cemar dengan minyak. Sebab dia bercampur, bila kita ikat dalam plastik, bila masuk dalam lori, dia kompres dan minyak tu pecah, menyebabkan barang-barang lain pun rosak. Jadi barang-barang sampah ni nanti kita akan hantar ke landfill ataupun pusat pengurusan sampah. Jadi dia akan merosakkan kita punya landfill lah. Jadi saya minta sangat janganlah buat macam tu. Cuba cari pusat kita semula yang terdekat, masukkan minyak dalam botol yang betul, tutup dan hantar. Bila dah penuh, hantar. Jangan masukkan dalam plastik, buang dalam sampah. Nanti akan merosakkan sampah yang lain juga. Okey, kemudian yang terakhirnya kita kena menjual kepada badan pendalil yang berlesen. Okey, untuk minyak masak ni, minyak masak ke, e-waste ke, kita kena faham. Apabila pusat kita semula tu dipanggil, pusat kita semula, kita kena check. Kita sebagai pengguna ni, kita kena tahu. Dia perlu memaparkan lesen MPOB. Okey, setiap recycler yang beli minyak masak, dia kena ada lesen tersebut. Kalau tak ada lesen tersebut, jangan hantar. Sebab kita takut akan ada isu penggunaan semula minyak masak pakai. Mungkin dia akan filter dan campur bahan nanti diguna balik. Dia packaging and then jual balik kepada kita. Kita tak nak macam tu. Jadi kita dekat sini ada standard yang diletakkan oleh MPOB. Setiap badan yang membeli minyak masak terpakai ni perlu yang pertamanya memaparkan lesen daripada MPOB di setiap premis. Kita kena check. Kalau ada, boleh jual. Kalau tak ada, jangan jual. Yang keduanya, setiap bulan, macam FS, kita akan declare minyak masak pakai yang kita beli. Kita beli berapa, transaction dia berapa, and then kita jual berapa dari segi volume. Jadi, benda tu kena buat tanpa gagal setiap bulan. Sekiranya kita gagal, MPOB akan kenakan penalti lah.
Jadi kita sebagai pengguna kita kena tahu benda tu. Kena check dulu. Kilang ni ataupun tempat recycle ni ada lesen tak ada lesen. Jadi sangat pentinglah untuk kita sebagai orang awam. Kemudian kita tengok kesan. Okey, kesan sekiranya gagal menguruskan minyak masak terpakai. Okey, contohnya kalau kita terus masak. Kalau kita masak, kemudian kita terus buang minyak tu dalam sinki. Okey, kalau rumah yang jadi isu paling teruk ni jika rumah kita tinggal di apartmen lah. Okay. Apartmen dia punya saluran air dia sekali untuk setiap level. Jadi kalau kita buang minyak masak kita terus ke dalam sinki, sebenarnya dia bukan hanya menyusahkan kita nanti tapi menyusahkan jiran-jiran. Dan nanti akan ada kos lagi untuk kita paip apa semua sebab dia akan ada mendapat yang macam saya gambar yang kat sebelah kanan ni, yang atas tu, itu adalah mendapat daripada minyak masak. Kita tengok mungkin untuk jangka masa pendek dia tak ada lagi benda tu. Tapi lama-lama minyak tu akan mengeras dan akan jadi macam inilah, terpaksa potong pipe tu kita untuk buang. Sebab isu macam ni banyak terjadi di KL lah, sebab Alang Pora ni banyak di Lembah Kelang. Jadi kita terpaksa panggil tim lain, jektor untuk tembak longkang-longkang untuk bersihkan. Jadi kita tak naklah macam tu. Kemudian dia akan mencemarkan semua air. Seperti yang kita tahu, bila kita masukkan minyak tu terus ke dalam longkang tu akan bersambung dengan parit berdekatan ataupun kolam yang berdekatan. Jadi air tu akan masuk ke dalam punca air tadi, menyebabkan ada nampak minyak di atas permukaan. Lama-kelamaan dia akan merosakkanlah haiwan yang ada dalam tu, seperti plankton ke apa ke, contohnya macam ikan. Yang kita tahu ikan ni dia bernafas dari insang. Jadi minyak tu akan merosakkan insang dia dan menyebabkan kemusnahan habitat di kawasan tersebut. Kita tak nak macam tu. Kemudian merosakkan kualiti tanah dia. Kalau kita buang atas tanah, lama-lama tanah tersebut dia akan dry, dia akan kurang nutrien dan tak sesuai. Tanah kita punya tanah mati. Jadi kalau tanah mati tak sesuai untuk tanaman dan kita tak naklah benda tu berlaku. Dan yang terakhirnya dia akan menarik dengan haiwan perosak. Okey, berkenaan dengan haiwan perosak ni, sebenarnya minyak yang menapan minyak ni sebenarnya dia bau macam makanan dan dia agak busuk lah. Jadi haiwan seperti lipas, tikus ni suka datang dan makan benda mendapan tadi. Jadi banyaklah yang kita tengok dalam longkang, terutamanya di area KL semua kan, kawasan belakang-belakang kita tengok sekiranya ada mendapan macam ni, banyak lipas, banyak tikus, dan benda ni bukan hanya memberi ancaman kepada alam sekitar tapi turut memberi kesan kepada kesihatan kita. Bila banyak hidupan yang macam ni, dia akan merosakkan kesihatan dan kebersihan lah. Kebersihan kedai makan terutamanya akan menurun disebabkan oleh pencemaran minyak masak ni. Ini kita tengok produk yang dihasilkan dari minyak masak terpakai. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi lah, ada yang berfikiran minyak masak terpakai ni apa yang kita buat hanyalah kita tapis and then kita proses untuk jadikan minyak masak balik. Itu je yang orang awam tahu dan dapat maklumat. Tapi sebenarnya minyak masak terpakai ni, apa yang banyak kita buat di Malaysia ataupun di seluruh negara adalah kita tukar minyak ni kepada biodiesel. Okey. Ada kebanyakan negara di Europe, mereka lebih menggalakkan untuk penggunaan biodiesel untuk mengurangkan GHG, gas rumah hijau. Jadi di Malaysia juga ada biodiesel yang kita pernah dengar sebelum ni. Kita ada B7. Apa yang dimaksudkan dengan B7, B10 dan B20, B20? Okey, B7 maksudnya 7% adalah minyak daripada biodiesel dan selebihnya adalah daripada petroleum. Kemudian kita semakin maju, kita tukar lagi minyak ni kepada B10. Okay. Dengan kita proses minyak masak terpakai tadi, kita tukar dia kepada biodiesel, B10 10% daripada biodiesel dan campuran dia lagi 9% adalah petroleum. Kenapa negara Malaysia buat perkara ni? Kenapa ada B7 kemudian naik kepada B10, sekarang B20 dan
Malaysia sedang ke arah B30, B30. Sebabnya bila kita menggunakan banyak biodiesel, kita dah mengurangkan pencemaran kepada alam sekitar, kita kurangkan pembebasan gas karbon monoksida udara. Jadi kita nak jaga alam sekitar kita. Okey, lagi satu saya nak kongsikan, sebenarnya kenapa minyak masak terpakai ni dia lebih mahal bila kita ekspor keluar. Okey, dia ada satu body, satu badan, kita panggil dia sebagai ISCC lah, yang mengeluarkan certification. ISCC, International Sustainability Carbon Certification. Jadi mana-mana kilang ataupun syarikat yang nak ekspor minyak masak pakai keluar, dia perlu ada ISCC ni. Dia macam kita panggil ISO lah. Apa ISCC ni, minyak masak yang diekspor tersebut tak akan dibeli oleh negara Europe dan tidak akan diproses untuk dijadikan biodiesel. Jadi kalau kita nak ekspor minyak masak kita keluar, kita perlu ada ISCC ni lah, sangat penting. Kemudian yang keduanya adalah untuk penghasilan sabun. Okey, ini nanti mungkin pihak Pusat Sains akan tunjuklah macam mana demo apa semua. Cuma saya akan sentuh sikit daripada minyak masak terpakai tu, salah satu produk dia adalah dijadikan sabun. Kemudian yang seterusnya adalah lilin aromaterapi. Yang ni pun nanti pihak Pusat Sains akan tunjuk penghasilan dia macam mana, sebab ialah dari segi teknikal tu nanti pihak Pusat Sains akan tunjuklah. Dan satu lagi sekarang ni yang saya dah dapat maklumat, kita gunakan minyak masak terpakai kita untuk tukar kepada biodiesel dan digunakan untuk fogging. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, fogging untuk halau nyamuk sebenarnya dia perlukan campuran kimia dan diesel. Jadi diesel tu kita tukar kepada biodiesel. Jadi itu adalah salah satu aktiviti ataupun langkah untuk mengurangkan pencemaran pada alam sekitar lah, sangat bagus. Ada dilakukan oleh pihak MP Sepang sebenarnya. Kalau kita nak tengoklah. Kemudian kita nak tengok peranan AFS. Okey, ini adalah peranan syarikat saya ataupun Alam Flora Environmental Solution dalam pengurusan sisa pekerja dan juga minyak masak terpakai lah, khususnya minyak masak terpakai dalam keadaan ini. Kita nak tengok, okey, sebenarnya apa peranan AFS ni? Okey, yang pertama kita menyediakan kutipan minyak masak terpakai kepada pengguna. Okey, untuk kawasan di Lembah Kelang dan juga di Pahang, sebenarnya kita menyediakan kita panggil program ataupun aktiviti untuk kutipan minyak masak lah. Apa yang perlu dibuat oleh pengguna adalah dapatkan nombor telefon kita di website ataupun di Facebook kita, Instagram, PM kita, bagi tahu maklumat, kita akan pergi dan buat collection. Kita ada lori ruko. Kalau boleh tengok dekat bawah tu sebelah kiri, itu adalah lori minyak masak terpakai kita. Ruko recycle used cooking oil, maksudnya recycle used cooking oil. Okey. Kemudian yang keduanya, kita menyediakan pusat kita semula ataupun fasiliti inovasi kita semula. Okey, di Putrajaya saja kita ada 7 pusat kita semula. Macam video sebentar tadi saya tunjuk, itu adalah salah satu daripada pusat kita semula yang ada di Putrajaya. Di Putrajaya kita ada 7 pusat kita semula. Di KL kita ada 1, di Selangor kita ada 1, dan di Pahang kita 2. Jadi sekiranya ada yang berminat nak hantar minyak masak terpakai supaya kita uruskan dengan cara yang betul, boleh hantar, boleh telefon kita dan hantar ke pusat kita semula kita lah. Kemudian kita juga ada fasiliti inovasi kita semula. Jadi ataupun nama pendeknya kita panggil FIX. FIX ni dia akan mengumpulkan semua jenis barangan, minyak masak, kotak dan sebagainya. Kemudian kita akan proses dan hantar ke kilang untuk penghasilan bahan yang barulah. Kemudian yang ketiganya, kita juga ada mengadakan program seperti yang kita buat sekarang. Kita ada talk di sekolah, di pejabat kerajaan, dan kita juga ada kempen pengumpulan minyak masak terpakai di sekolah. Kalau di Putrajaya ni banyak cikgu-cikgu yang call, dan kita sebenarnya ada pertandingan dianjurkan oleh pihak peranan Putrajaya pada
akhir tahun dia akan adakan satu program untuk tengok sekolah mana yang paling aktif dan pihak bandar akan beri insentif lah kepada sekolah tersebut. Dan untuk makluman juga, setiap barang yang dijual kepada kita akan bayar kepada cikgu ataupun setiap sekolah. Jadi duit tu boleh dibuat boleh dimasukkan dalam tabung sekolah ataupun tabung kelab, bergantunglah kepada pihak sekolah. Jadi kita harap perkara ni boleh dilakukan di negeri lain juga. Dan yang keempatnya, kita membeli lah. Jadi kita ada senarai harga, boleh tengok di website kita, senarai barangan kita semula. Sebenarnya kalau kita rajin, kita boleh jadikan sebagai pendapatan sampingan sebenarnya dengan jual barang kita semula ni. Terutamanya minyak masak lah, sebab kita beli dengan harga yang mahal, RM1.80 1 kilo. Minyak masak sekarang kalau yang baru saya tak pasti berapa, RM2.30 ke. Jadi bayangkan kita beli dengan harga RM1.80. Dan jika minyak masak tersebut dalam kuantiti banyak, kita boleh beli dengan harga lagi tinggi. Itu apa yang kita buat di sinilah, di bawah Alam Flora Maintenance Solution program kita. Kemudian saya nak tunjuk satu video Fix. Fix ni tempat di mana kita memberi maklumat ataupun kita panggil kongsi ilmu dengan para pelajar atau orang awam, macam mana pengurusan sisa pembejal dan minyak masak terpakai, e-waste. Kita buat supaya orang awam tahu, ini cara kita menguruskan minyak masak, kita menguruskan sisa pembejal dan juga minyak masak terpakai. Jadi saya nak tunjuk satu video. Boleh tengok video ni kalau berminat. Nanti kita berbesar hati untuk menjemput cikgu ataupun orang awam untuk datang ke Fix kita. Okey, sekejap saya tunjuk video ya. Hai, kini kita berada di fasiliti inovasi Kita Semula Alam Flora ataupun lebih dikenali sebagai Fix di Presin 5 Putrajaya. Fix merupakan pusat pembelajaran Kita Semula yang pertama di Malaysia, di mana ia ditubuhkan untuk mempromosikan amalan Kita Semula di kalangan warga Malaysia untuk mengurangkan sampah di tempat pelupusan sampah, di samping untuk menyahut saranan kerajaan dan untuk mencapai 40% kutipan Kita Semula pada tahun 2025. Pelbagai fasiliti untuk anda terkai seperti Pusat Kita Semula Community, Hub Ilmu, Coach Kreatif, Coach Ilmu, Butik 3R dan Integrated Recycling Facility IRF. Okey, alang-alang dah sampai sini, jom kita semula. Antara barang-barang yang korang boleh kita semula ialah seperti tin minuman, botol plastik, majalah lama, surat khabar dan juga minyak masak terpakai. Okey, selain daripada pusat kita semula di Presin 5 Putrajaya ni, terdapat 6 lagi pusat kita semula di sekitar Putrajaya, 1 di Cyberjaya dan 1 di Kuala Lumpur. Okey, selain daripada dapat menjana pendapatan sampingan, kita juga dapat menjaga alam sekitar. Kalau anda ada baju yang masih cantik dan masih boleh digunakan, bolehlah hantar ke 3R Butik ni, di mana hasil jualan baju-baju tu akan disalurkan ke NGO-NGO dan pusat kebajikan yang memerlukan. Di Hub Ilmu inilah segala info mengenai Kita Semula boleh didapati. Bagi ibu bapa yang bawa anak-anak, anda tak perlu risau sebab di sini terdapat coach kreatif dan juga coach ilmu untuk anak-anak anda menjalankan aktiviti. Jika anda berminat untuk melakukan aktiviti Kita Semula di tempat anda, boleh layari laman web www.alamflora.com.my/3ronwheels untuk membuat tempahan. Sinilah IRF, di mana sisa-sisa Kita Semula dari rumah akan dihantar ke sini untuk diasingkan mengikut kategori dan dihantar ke kilang-kilang untuk proses seterusnya. Sekiranya anda ingin mengetahui dunia Kita Semula, bolehlah datang ke fasiliti inovasi Kita Semula dengan membuat tempahan melalui pautan yang tertera di bawah.
Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi sekiranya ada soalan ataupun ada pertanyaan berkenaan dengan fix ataupun minyak masak terpakai, boleh menghubungi nombor yang tertera ataupun boleh email kepada saya untuk sebarang maklumat lah. Okey, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator kita. Okay, terima kasih banyak Encik Farid atas perkongsian yang sangat informatif tadi kan. Jadi saya nak jemput para peserta sekiranya ada sebarang soalan, sama ada boleh unmute mikrofon ni dan suarakan soalan tersebut ataupun boleh type di chat. Okey Encik Farid, kita dah ada satu soalan. Okey, soalannya ialah bagaimana kita nak pastikan minyak masak yang kita gunakan tu masih dalam keadaan baik ataupun rosak? Macam tadi ada dah sebut sikit kan, boleh tak Cik Farid ulang sikit? Okey, terima kasih kepada yang bertanya soalan. Bagaimana kita nak tahu minyak tu masih boleh digunakan atau tak? Yang pertamanya kita tengok, yang paling senang lah kita tengok pada warna dia. Selalunya minyak masak yang baru dia akan berwarna macam kuning yang light sikit lah, light yellow. Tapi kalau minyak masak tu dah rosak ataupun tak dipakai, kalau kita tengok dia daripada keadaan fizikal dia akan berwarna gelap. Bermakna minyak tersebut dia ada banyak karbon. Kemudian kita tengok juga dari segi sama ada dia berbuih atau tak. Kalau kita tak panaskan dia lagi tapi dia dah berbuih, macam ada buih kecil-kecil tu, itu adalah itu menandakan minyak masak tersebut dah rosak. Kemudian kalau kita nak pastikan lagi, kita cuba panaskan dia. Kalau kita panaskan dia, dia bau-bau tenik dan dia keluarkan asap yang banyak, asap putih yang macam dah minyak tu dah macam dah lama kita panaskan walaupun kita baru buka saja, tapi maknanya minyak tu memang confirm rosak lah. Jadi kena tukar pakai minyak yang baru. Okey. Okay, baik Cik Farid, soalan seterusnya dari Puan Nozilawati, ada tak cawangan FS ni ambil minyak masak terpakai di Shah Alam? Okey, terima kasih kepada Puan Nozilawati. Okey, di Shah Alam apa yang kita buat, apa yang kita praktiskan sekarang ni adalah dengan cara on call. Pihak puan boleh call Alam Fora untuk maklumkan dengan kita untuk membuat kutipan minyak masak terpakai. Kalau minyak masak terpakai saja, kita boleh ambil semua barang macam e-waste, plastik, kotak dan sebagainya lah. Jadi kita mungkin pusat kita semula kita yang tetap tu hanya ada di Pahang, di KL dan Selangor Putrajaya, tapi lori kita bergerak di mana-mana. Jadi boleh call kita untuk buat bahan collection lah, kutipan. Baik, okay, baik. Soalan seterusnya, betul ke kenyataan yang menyatakan minyak masak kelapa sawit paling bagus digunakan berbanding minyak masak virgin coconut oil ataupun biji matahari, minyak lain lah? Okey, terima kasih. Okey, saya boleh jawab perkara ni secara umum lah sebab saya bukan pakar berkenaan minyak masak. Cumanya setiap apa yang kita tahu, setiap minyak masak tu dia ada nutrien ataupun kita panggil dia sebagai vitamin ataupun omega yang tersendiri. Contohnya kalau minyak zaitun dia ada omega 6, ada omega 3. Kemudian minyak kelapa sawit dia ada nutrien dia sendiri, dia ada vitamin antioksidan. Jadi mana-mana minyak bila kita guna dengan cara yang betul sebenarnya dia ada kebaikan. Cuma kita nak pastikan yang mana bagus tu saya kena cek dululah. Tapi itulah setiap minyak yang ada di pasaran ni sebenarnya dia mengandungi nutrien ataupun vitamin yang tersendiri. Cuma kita kena pastikan kita guna tu tidak salah. Kalau kita guna banyak kali, dia tak ada vitamin, dia ada toksik pula dalam tu. Okey. Baik. Okey, soalan seterusnya, ada ke daripada Puan Nozilawati lagi, ada ke charges jika kita call lori kita semula tu? Dia ada charge tak? Okey, untuk kutipan, kalau barang tersebut banyak ataupun kita ada route yang kita hantar lori ke sana, kita tak akan charge. Kita tak akan charge. Cumanya nanti kalau puan nak collection, boleh WhatsApp dengan kita ataupun call kita punya nombor ni lah, 1800 ni. Nanti pihak customer care dia akan terdirect dengan saya ataupun tim dia, kita akan advise macam mana. Tapi selalunya apa yang kita buat, kita tak akan ambil bayaran dan kita minta untuk tunggu kita bila lori kita lalu
dekat area sana dan kita akan pergi ambil sekali lah. Dan kita jaranglah minta bayaran untuk collection kita. Apa yang kita buat, kita nak bayar kepada customer. Kita nak tarik minat orang awam untuk membuat kita semula. Namanya masa terpakai lah. Maksudnya percuma lah kan Cik Fred. Kiranya kalau contohnya saya ada banyak minyak masak lah, saya ada kotak semua tu, FS pula yang bayar pada saya. Macam tu. Betul. Kita akan Oh. bayar RM1.80 sekarang kita bayar, dan harga ni kalau kita ikut market price lah. Kalau harga market lagi tinggi, dan kita akan bayar lebih tinggi lah. Untunglah macam tu kan. Dah lah percuma. Lepas tu dapat duit pula. Betul. Sebab tu kita kena pastikan tempat yang kita hantar tu tempat yang betul. Macam kita memang paparkan kita punya license, kita punya certification daripada MPOB. Jadi kena pastikan lah, sebagai pengguna, kita pastikan kita hantar minyak tu tempat yang betul atau tak. Sebab kita takut nanti dia akan jadi isu guna balik minyak tu untuk buat minyak masak. Kita tak nak macam tu lah. Baik. Ada lagi tak soalan daripada peserta? Kita tunggu sekejap. Okey, Cik Farid, kita ada lagi satu soalan daripada Noralis Najwa. Apa beza minyak botol dan minyak dalam plastik? Mana yang lebih bagus? Okey, beza minyak botol dan minyak dalam plastik. Okey, minyak dalam plastik ni minyak yang dijual dalam keadaan yang dalam paket tu lah maksudnya. Okay, sebenarnya minyak plastik dan minyak botol ni dua-dua bagus, tak ada masalah. Cumanya kita kata kenapa minyak dalam plastik ni murah berbanding dengan minyak dalam botol. Okey, kita kena ingat minyak dalam plastik ni kerjaan dia bagi subsidi. Dia bagi subsidi sebab apa dia bagi subsidi? Hanya minyak dalam plastik, bukan minyak dalam botol. Sebab bila kerajaan tengok balik, minyak dalam botol ni dia hasilkan contohnya dia hasilkan 80 tan. Tapi yang dijual hanyalah 40 tan. Lagi 40 tan kita tak tahu bagaimana. Jadi kerajaan place minyak ni diseduduk ke negara luar. Jadi kalau kerajaan bagi subsidi kepada minyak dalam botol, orang yang tak bertanggungjawab ni dia akan dapat dua keuntungan. Satu keuntungan, dia jual minyak masak ni dekat luar untuk dapatkan keuntungan yang lebih banyak, kemudian dia dapat subsidi lagi dari kerajaan. Jadi apa langkah kerajaan buat? Dia tak bagi subsidi untuk minyak botol, tapi dia bagi subsidi untuk minyak dalam plastik. Sebab tu minyak dalam plastik lebih murah. Bukan sebab kualiti je, sebab dapat subsidi daripada kerajaan. Okey. Baik, soalan seterusnya dari Ahmad Fakrullah. Dekat mana nak hantar minyak terus, ke mana? Nak hantar minyak ni terpakai lah kan rasanya. Ke mana nak hantar? Okey, saya kena tengok dulu tuan tinggal dekat area mana. Nanti kita akan advise sebab pusat kita semula kita ni ada banyak. Kita juga ada banyak program. Jadi minta untuk call kita, nanti kita akan advise lah. Mungkin minggu ni kita ada dekat Shah Alam. Esok kita ada dekat Pahang. Jadi kena inform kita. Nanti saya akan advise kat mana kita buat. Sebab kita pun ada program, banyak program sekarang ni. Kita ada berkenaan dengan trade out oil. Jadi mana-mana orang awam nak hantar, kita akan terus channelkan pada program tersebut. Tak ada masalah. Kemudian adakah minyak kita semula kurang baik berbanding yang baru? Minyak kita semula kurang baik. Okey, seperti yang saya cakap tadi lah, sebenarnya kita semula minyak ni bukan untuk jadikan minyak masak balik. Kita jadikan dia benda yang lain. Macam yang saya cakap tadi, definisi recycle. Kita semula maknanya minyak tersebut kita akan proses untuk kita jadikan dia minyak produk yang lain. Contohnya kita buat biodiesel, kita tak akan guna untuk minyak masak. Sebab bagi saya, pendapat saya, kalau minyak yang dah digunakan, okey, kemudian kita proses dia untuk jadikan minyak masak balik, saya rasa itu adalah salah lah. Dan dari segi isu, kalau saya yang beragama Islam, akan ada isu minyak masak yang tidak halal, akan campur yang barang yang halal, nanti akan ada isu banyak di situ. Jadi kita tak nak ke arah situlah. Jadi kita proses untuk jadikan dia barang yang baru. Dia ada kutipan dekat mana kita boleh tengok. Okey, boleh layari Facebook Alam Suara Environmental Solutions, ataupun kita punya Instagram ada juga.
Nanti cikgu-cikgu, adik-adik boleh type je Alam Flora Advantage Solution, dia akan naik terus. Kita ada banyak kat situ. Ataupun kalau susah sangat boleh call hotline kita, dan nanti dia akan bagi dia akan connect dengan kita punya team dan kita akan advise lah jadual sekian-sekian. Okey, baik. Cik Fat rasanya kita dah tak ada soalan dah. Jadi kiranya apa-apa soalan kita boleh call talian hotline FS ni kan 1800 88 3437. Ataupun boleh kita message dekat Facebook ke macam tu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okey. Baiklah. Jadi kita dah tamat bagi bahagian pertama. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Encik Farid Wajdi bin Mustafa dari Alam Flora Environmental Solution atas perkongsian beliau yang sangat bermakna. Dan kita akan teruskan dengan sesi yang kedua, iaitu kaedah hands-on mengguna minyak masak terpakai ini. Apa yang kita boleh jadikan dia. Alright. Terima kasih banyak Encik Farid. Terima kasih. Okay, baiklah, saya akan share screen sekejap ya. Cubaan satu. Okey, kat sini. Okey. Alright. Okey. Okey, baiklah. Tuan-puan semua dan adik-adik semua. Okey, harap masih lagi bersama kami sebab kita masih ada separuh lagi sesi petang ini, Nature Secret Use Cooking Oil ya. Alright. Okey, baiklah, kita teruskan. Okey, kami nak perkenalkan sikit sebenarnya apa dia Nature Secret ni kan. Kenapa PSN pakai nama Nature Secret ni? Okey, sebenarnya Nature Secret ni ialah nama makmal ataupun program kami yang kami ditawarkan di Pusat Sains Negara lah. Okey, gambar yang saya tunjukkan ni ialah merupakan landscape. Jadi keistimewaan Pusat Sains Negara ialah kami mempunyai landscape yang besar. Alright. So siapa yang pernah datang tu, kita ada satu bangunan bernama Garden of Nature yang dekat bulatan kuning ni, saya tunjukkan. Dan dekat dalam bangunan tu ada satu section bernama Nature Secret Lab. Jadi di situlah kami membuat program-program yang mana bertemakan alam semula jadi, dan kami nak ajak semua peserta menjadikan alam semula jadi sebagai bilik darjah. Jadi aktiviti-aktiviti yang kami sediakan di Nature Secret ni ialah bertemakan flora, fauna dan juga alam sekitar. Okey. Okey, baiklah, dari segi outline petang ini kita akan recap sikit apa itu. Tak dengar yang saya cakap. Ke tak dengar ke slow? Boleh dengar? Clear tak sekarang? Okey. Alright. Okey, baiklah, saya teruskan Alright. Okey, dari segi outline-nya kita akan recap balik apa itu minyak masak. Lepas tu, alright, okey, boleh dengar clear. Alright, good. Cara nak membersihkan minyak masak terpakai ni macam mana? Okey, membersihkan yang sampai kita boleh pakailah dalam 2-3 kali tu. Dan juga macam mana kita nak share orang Jepun buang minyak masak. Kan? Okey, lepas tu kita ada activity hands on dan juga ada kuis Kahoot dekat hujung sekali. Jadi jangan tinggalkan sesi ni awal lah sebab last kali kita ada kuis and kita akan ada hadiah, right? Okey. So apa itu minyak? Kan tadi Cik Farid pun dah cakap juga dah sebenarnya. So minyak ialah lemak yang wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik.
So dia bentuk cecair. Okey, contohnya seperti minyak sayuran yang kita boleh gunakan dalam masakan. Dan sumber kat mana minyak ni kita boleh dapat, sama ada tumbuhan ataupun ikan kan. So ini kita cakap pasal minyak masak dah. Kalau macam minyak petrolium tu lain kan. Okey, so yang ini sumbernya daripada tumbuhan ataupun ikan, minyak ikan kod kan. Kita boleh dengar. Alright, so apa kepentingannya kepada tubuh badan kita ialah dia boleh membekalkan nutrien kan. Sekarang kita tak ambil secara berlebihan. Okey. Right. Okay, so apa jenis-jenis minyak masak? Banyaklah sebenarnya dekat pasaran. Kalau pergi section minyak tu, dekat pasar raya tu ada minyak zaitun lah, minyak jagung, minyak kelapa, minyak soya, minyak matahari. Tapi yang biasa kita pakai ialah minyak sawit lah. Orang masyarakat Malaysia ni biasanya kita nak goreng kan, mi goreng, ayam goreng. Kita ni banyak deep fry dalam kita punya resepi ataupun juadah kebiasaan keluarga tu. Okey, so tadi daripada pengertian dia, so apa sebenarnya lemak ni kalau kita tengok daripada struktur kimia dia, kan? So sebenarnya minyak dia terdiri daripada molekul tau, molekul yang kita panggil triglycerida, kan? Triglycerida pernah dengar tak? Triglycerida. Jadi triglycerida ni nama ni sebenarnya tri itu daripada 3 rantaian asid lemak. Dia ada 3 kan, macam tu. So yang bulatan besar ni ialah asid lemak lah rantaian dia. Dan juga dia ada tulang belakang gliserol. So kau cakap apa tu? Minyak So minyak sebenarnya terdiri daripada triglycerida, iaitu ada tulang belakang gliserol dan juga ada macam tu. 3 rantaian asid lemak. Jadi molekul triglycerida ni mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen kan. Okey, so dia ialah kita panggil hydrocarbon molecule lah. Okey, yang mana kalau kita nanti later dekat pembuatan lilin nanti sebenarnya karbon, hidrogen dan oksigen ni ialah merupakan bahan bakar untuk pembakaran berlaku. Okey. Okey, yang gambar di sebelah ni pula saya just tuliskan tentang solid, liquid dengan gas. Just nak recap balik lah. Kalau belajar dekat sekolah dulu, apa beza cecair, pepejal dengan gas? Siapa boleh jawab? Dekat chat. Apa beza pepejal, cecair dengan gas? Ada tak yang nak jawab? Okey, kalau pepejal ni macam badan kita kan. Ni kan. Dia struktur jirimnya tersusun rapat kan. Rapat. So kalau liquid pula dia tersusun dengan macam kita cakap dia boleh mengalir lah kan. Tersusun dengan tak dia macam jarang-jarang. Tapi kalau gas pula struktur jirim dia memang rawak dan bertebaran kan. Itulah dia punya perbezaan. So macam minyak sekarang dia solid ke liquid ke gas? Pepejal ke cecair ke gas? Tadi dah ada jawapan sebenarnya. Cecair, okey betul Nisa Wajah, betul. So lemak sekarang berada dalam minyak berada dalam keadaan cecair. So kejap lagi kita demo nanti kita tengok macam mana perubahan daripada cecair itu sebenarnya boleh bertukar menjadi pepejal ataupun gas. Okey? Alright. Okey, yang ini penggunaan minyak masak terpakai ni Encik Farid dah sentuh tadi. Selagi mana kita tengok dia color dia tak berubah menjadi menjadi hitam dan dia tak berbau tengik dan kita tak pakai untuk macam goreng ayam ke kan. Kalau kita setakat goreng kuih macam tu kita boleh pakai lagi. Tapi kalau macam dah goreng ayam goreng, ikan goreng tu better kita tak pakai lah dan better kita gunakan untuk buat satu benda yang lain kan. Alright. Okey, yang ini pun Encik Farid dah terangkan tadi. Okey, cuma gambar dekat sini. Okey, nak tunjukkan kalau apa yang terjadi sebenarnya bila minyak masak ni kalau dipanaskan berulang kali dia akan teroksida kan daripada yang fatty acid chain ni dia akan teroksida
dan menjadi ini. Nama dia 4-hydroxynonenal. Pelik lidah nak sebutnya. Okey, 4-HNE lah kata dia punya kata singkatan ni kan. So 4-HNE ini ialah merupakan toksik yang terkumpul dalam minyak masak yang kalau kita goreng banyak-banyak kali tu. Mana berbahaya pada kesihatan lah kalau kita ambil dengan berulang kali kan. Jadi sebab itulah kita tak nak menggunakan minyak masak yang terpakai banyak kali, and jadi kita perlu mencari purpose apa kita nak buat dengan minyak ni kan, atau apa yang kita nak buat dengan minyak masak ni, banyak pula kat rumah. Okey. Suara perlahan. Ya ke? Okey, sekejap kita cuba Okey, tak apa. Yang ni kita tengok video dulu Okay, so yang ni kita nak tunjukkan cara membersihkan minyak masak terpakai dan juga macam mana orang Jepun buang minyak masak. Right? Okay. Sekejap. Kita play video. Okay. Dengar tak? Assalamualaikum, selamat datang ke Nature Secret Lab Pusat Sains Negara. Di sini kami jalankan aktiviti Nature Secret dengan menjadikan alam sekitar sebagai bilik darjah. Hari ini, kita akan menjalankan beberapa aktiviti menarik yang bertemakan minyak masak terpakai. Jom! Jom! Assalamualaikum, bersama-sama saya Puan Nohanita dengan aktiviti Secret of Nature pada kali ini. Okey, aktiviti kita pada kali ini adalah untuk membersihkan minyak masak yang telah kita gunakan untuk sekali goreng. Okey, biasanya kalau kita menggoreng kuih, dia akan menghasilkan banyak sedak-sedak halus. Jadi pada hari ini kita akan tunjukkan cara macam mana kita nak bersihkan sedak-sedak halus dari minyak masak yang baru kita gunakan. Kita perlukan bahan-bahan seperti minyak masak terpakai 300 ml. Kemudian kita perlukan 40 gram tepung jagung. Seterusnya adalah 60 ml air. Okey. Kita panaskan dahulu periuk. Kita perlukan periuk dan dapur. Okey. Dan masukkan 300 ml minyak masak terpakai tadi. Okey, sementara tu kita bolehlah kacau 60 ml air ke dalam 40 gram tepung jagung. Dan kita kena campur campuran tepung jagung dan juga air ni. Dan apabila minyak telah panas, bolehlah kita masukkan pakai campuran air dan juga tepung jagung ke dalam minyak panas. Dan kita biarkan seketika sehingga tepung jagung ini menjadi masak. Struktur tepung jagung tadi adalah dalam keadaan melekit bila kita campurkan dengan air. Jadi bila kita masukkan ke dalam minyak yang mempunyai banyak sedak-sedak makanan yang halus, sedak-sedak tadi akan melekat kepada tepung jagung yang kita bancuh tadi. Dan apabila telah masak, bolehlah kita keluarkan tepung jagung ini. Okey, kita biarkan dahulu sehingga tepung betul-betul mengeras dan mengumpulkan semua sedak-sedak makanan yang ada di dalam minyak. Dan hasilnya kita dapati minyak masak ini menjadi bersih daripada sedak-sedak makanan yang terdapat di dalamnya. Saya keluarkan. Okey, minyak telah pun menjadi lebih bersih. Sekian saja dan seterusnya saya serahkan kepada Cik Rafhana. Terima kasih. Okey, tadi Puan Hanita share dengan kita macam mana minyak sekali pakai tadi. Tapi katakanlah kita pula goreng kuih kan, kuih kasturi ke, banyak pula sedak-sedak dalam tu. Jadi macam mana kita nak bersihkan, kita boleh pakai tepung jagung. So tepung jagung tu dia menarik sedak-sedak dalam tu lah.
Okey, lepas tu yang kedua pula kita sambung video ni. Okey, kita bersama Rafhanah belajar latihan industri kami untuk tunjukkan. Okey, so kalau dah pakai minyak ni 2-3 kali, kita nak buang lah kan. Kita tak nak pakai dah. Ataupun kita kita nak buang lah. So macam mana kalau orang Jepun dia ada cara tau mereka nak buang minyak masak terpakai ni. Okey, jom kita tengok. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Rafhanah des. Dalam aktiviti Secret of Nature hari ini, saya akan menunjukkan cara membuang minyak cara orang Jepun. Pertama, kita akan memerlukan minyak masak terpakai. Kedua, kita akan memerlukan oil hardener yang boleh didapati di Daiso. Sekiranya minyak masak terpakai anda baru sahaja digunakan dan masih panas, anda boleh terus memasukkan paket ini ke dalam minyak. Tetapi, sekiranya minyak anda telah sejuk, anda perlu memanaskan dahulu minyak anda. Kita akan menunggu minyak masak sehingga naik 80 darjah Celsius. Satu paket oil hardener dapat mengeraskan dalam 600 ml minyak masak terpakai. Kita nampak minyak sudah panas. Boleh matikan api. Dan kita terus tuang oil hardener ke dalam minyak masak. Kacau oil hardener sehingga larut di dalam minyak masak. Seterusnya, kita akan menunggu minyak masak ini mengeras. Dia akan mengambil masa 15 hingga 20 minit atau sekiranya kuantiti minyak adalah lebih banyak, ia akan memakan masa mungkin dalam 1 malam. Dan akhirnya hasil kita akan mendapat minyak masak sudah menjadi pepejal. Mesti anda tertanya, kenapa minyak masak ini daripada cecair boleh menjadi pepejal? Sebenarnya, di dalam oil coagulant ni, ia dapat membentuk ikatan yang akan menjadikan minyak masak daripada bentuk cecair menjadi bentuk pepejal. Dan kita boleh membuang pepejal ini ke dalam tong sampah dan tidak lagi mencemarkan alam sekitar dengan membuang minyak masak terpakai ke dalam sinki. Itu sahaja daripada saya. Bye. Okey, so ya. Assalamualaikum. Okey. So yang ini kita just kongsikan balik macam mana nak buat. So tak apa nanti kita akan ada recording video sesi hari ni. Jadi tuan-tuan boleh refer balik lah nak macam mana nak pakai tepung jagung tu kan. Jadi kita dah senaraikan dekat sini. Okay, yang ni pula yang tadi yang buang minyak masak kaedah orang Jepun tu. So sebenarnya just kena beli oil hardener tu je sahaja daripada kedai-kedai yang macam Daiso ke kan. Boleh dapati daripada situ. Okey. Okey. So aktiviti kita nak buat aktiviti hands on ni kan. Okey. So tadi kita dah dengar macam-macam. So sebenarnya macam mana kita nak kita semula UCO ni dekat rumah. Kan. So kalau Mak Saleh dia ada term dia, kita panggil repurpose tau. Dia bukanlah reuse. Tapi dia repurpose sebab kita nak repurpose balik minyak masak terpakai ni untuk menjadi suatu produk yang lain and sebenarnya kita boleh buat di rumah. Okay. So kita ada 2 aktiviti hands on. Okay, kejap lagi bersama Kak Ita dan juga aktiviti kedua nanti bubbly soup dengan Rafhanah. Mereka akan tunjukkan macam mana nak buat. Okay, alright Kak Ita dah ready ke Kak Ita? Virtual Science Fest Pusat Sains Negara 2021. Okey. Untuk aktiviti pada kali ini, kita akan gunakan minyak masak terpakai. Tentu banyak ya minyak masak terpakai di rumah. Tapi jangan buang minyak ni sebab kita boleh gunakan untuk menghasilkan produk-produk yang boleh kita guna semula dalam kehidupan seharian kita ya. Okey. Okey. Selepas kita gunakan minyak masak terpakai, okey. Perasan tak ada bau daripada minyak tu? Ada bau ikan, ada bau ayam, ya, ada bau udang dan macam-macam lagi.
Jadi salah satu cara ya untuk hilangkan bau-bau tersebut dari minyak masak terpakai, kita guna apa? Siapa tahu? Okey, kalau kita nak hilangkan bau-bau tu, biasanya kita akan gunakan arang. Okey, kita ada arang. Okey, apa yang perlu dibuat ialah kita kena masukkan minyak masak terpakai ni ke dalam ketulan-ketulan arang ni dan kita biarkan selama lebih kurang seminggu, 2 minggu macam tu, dan kita akan dapati bau-bau yang terhasil daripada minyak masak terpakai ni akan hilang. Dan barulah kita boleh buat untuk kita buat produk lilin ni, ya, sebab namanya pun dah apa? Lilin aroma, ya. Okey, saya ketepikan dulu. Okey. Dah sedia ke? Untuk bahan-bahan yang kita perlukan membuat lilin aroma adalah ni dapur. Sebuah periuk kecil. Kita perlukan senduk. Sudu. Yang ini kita dah sukat ya, minyak masak terpakai. Jumlah dia adalah 150 ml minyak masak terpakai yang telah kita hilangkan bau dia lah, ya. Okey, ini adalah bahan yang paling penting, iaitu beeswax. Jumlah dia adalah 100 gram beeswax. Beeswax ni boleh kita dapati daripada kedai DIY ataupun boleh juga dapat dari Daiso, ya. Okey. Secara internet pun boleh dari laman web, ya. Okey. Okey. Apa jadi kalau kata kita tak jumpa juga beeswax ni? Jangan risau, ya. Sebab kita ada pilihan yang kedua, ya. Kita boleh gantikan dengan ni dia, lilin terpakai. Ni lilin yang dah pendek-pendek tu. Okey, kita kikis halus-halus dan bolehlah kita gunakan untuk menggantikan beeswax tadi. Okey, bahan seterusnya adalah ni dia paling penting, ya, minyak aroma terapi. Okey, saya hari ini memilih pewangi lavender. Okey. Dan bahan seterusnya adalah lidi. Bolehlah guna toothpick ni ataupun lidi sate. Jangan buang, ya, kita boleh buat aktiviti. Dan ini pun penting, ya, kita perlukan tali ataupun benang sebagai sumbu. Nak tanya, pernah pergi ke negeri kahwin sebelum ni? Biasa kita akan dapat, ya, banyak botol-botol kecil yang cantik ni. Jangan buang sebab kita boleh jadikan sebagai acuan untuk membuat lilin. Okey, itu dia bahan-bahan yang kita perlukan. Dah sedia dah? Okey, kita akan mulakan kita punya aktiviti membuat lilin aromaterapi. Okey, mula-mula kita kena letakkan periuk atas dapur, hidupkan api. Okey. Pertama sekali kita kena masukkan 150 ml minyak masak terpakai tadi ke dalam periuk. Okey, kita tunggu sehingga minyak menjadi panas. Okey, seterusnya saya akan masukkan 100 gram beeswax ke dalam minyak yang panas. Tapi kita tunggu sekejap sebab minyak ni belum lagi panas. Okey. Kalau kita perhatikan, ya, secara fizikalnya beeswax ni di dalam keadaan kepingan-kepingan seperti cornflakes macam tu, cornflakes ke, oats, ya. Kepingan-kepingan berpejal. Ya. Dan bila kita masukkan ke dalam minyak panas,
satu perubahan akan berlaku. Okey, nampaknya minyak telah menjadi panas, ya. Dan saya akan masukkan 100 gram beeswax ke dalam 150 ml minyak masak terpakai. Okey, dan kalau kita perhatikan, ya, kita dapat lihat perubahan berlaku di mana beeswax tadi yang pada asalnya dalam keadaan kepingan-kepingan pepejal, ya, dia telah bertukar menjadi bentuk cecair dalam keadaan yang panas, ya. Kerana dalam keadaan yang panas, beeswax ini menerima lebih banyak tenaga, ya, dan menyebabkan molekul-molekulnya bergerak menjauhi antara satu sama lain. Ya, seperti yang kita tahu, pepejal dia punya susunan molekul adalah rapat-rapat antara satu sama lain. Tapi bila kita dah masukkan dalam minyak panas ni, ya, keadaan beeswax itu berubah dari bentuk pepejal kepada cecair. Kita tunggu sampai semua beeswax ni lebur, ya. Okey. Setelah lebur, tutupkan api. Okey, ini dapat saya tunjukkan. Beeswax tu telah pun larut, ya, dan berubah, ya, menjadi bentuk cecair dan bergabung bersama-sama dengan minyak masak terpakai. Okey. Bahan seterusnya, saya akan masukkan minyak aromaterapi. Ini pilihan saya, lavender. Okey. Kalau kita nak lilin kita wangi, kita kena letakkan lebih supaya bila kita bakar nanti akan keluar bau lavender, ya. Okey. Okay. Kita dah tutup api. Okey, kita kacau sehingga semua campuran ni bercampur dengan sebati. Okey. Lepas tu kita akan ikat tali sumbu ni kepada sebatang lidi. Ataupun ini adalah toothpick, ya. Okey, kita dah ikat dan ambil botol. Botol ni adalah sebagai acuan lilin. Dan kita kena ukur ketinggian botol acuan lilin ni. Okey, dan potong mengikut ketinggian dia, ya. Okey, yang ni saya dah potong. Okey, kita letakkan. Okey, dalam botol. Dan sekarang kita bolehlah tuangkan minyak masak terpakai dan juga beeswax yang telah kita panaskan tadi ke dalam botol ni. Oh, maaf. Kita ada satu lagi botol. Okey. Okey, apa? Tuangkan sehingga penuh botol ni. Okey. Bekas ni pecah. Kita buat satu botol lagi.
Okey, dan kita perlu tunggu ya, ini yang telah kita siapkan. Okey. Kita kena tunggu lebih kurang saya rasa tak sampai sehari lah dia akan membeku. Ya. Dan terhasillah lilin aroma kita. Okey. Dan apa gunanya lilin ni? Kalau berlaku gangguan elektrik di rumah, jadi kita boleh gunakan lilin ni sebagai satu sumber cahaya di rumah. Okey? Itu saja dari saya. Okey. Jangan lupa ya, kita selepas ni kita akan dapat tahu lebih lanjut lagi tentang konsep sains di sebalik pembuatan lilin ni bersama-sama Puan Haizun. Saya serahkan semula kepada Puan Haizun. Terima kasih. Okay, terima kasih Kak Ita atas demonstrasi hands-on kan. Macam mana nak buat lilin. Jadi penonton yang kat rumah tu ada ke sempat ke cari barang kan? Sebab kami pun sebenarnya dah share dekat website WPSF ni. Sesiapa yang sempat cari barang untuk buat tu bolehlah buat sekali bersama kami. Okey. Saya akan share screen sekejap. Kita sambung sikit slide tadi sebelum kita pergi ke demonstrasi yang kedua. Alright. Okey. So apakah sains di sebalik lilin tadi? So kalau kita tengok lilin dia simple aja kan? Okey, dia ada dia punya badan tu lilin dan juga sumbu dia kan dekat atas tu. So apa yang berlaku sebenarnya? Bahagian mana yang terbakar? Tahu tak? Okey, so sebenarnya untuk pembakaran berlaku dia memerlukan 3 bahan utama iaitu dekat 3 segi yang dekat dalam slide yang dah tunjukkan iaitu gas oksigen yang mana kita dapat daripada sekeliling dan juga haba. Kan, haba bila kita daripada api yang first kita nak start tu lah. Alright, and then fuel. So fuel ni sangat penting lah sebab sebenarnya semua pun penting kan. Kalau tak ada oksigen tak boleh terbakar, tak ada haba tak boleh terbakar. Kalau tak ada bahan bakar, lagilah tak boleh terbakar. Kan. So macam mana lilin tadi dia berfungsi sebagai bahan bakar kan. Sebenarnya beeswax tadi dengan minyak tu dia mengandungi apa tadi saya cakap? Dia mengandungi triglyceride tu kan. So triglyceride tu merupakan molekul hidrokarbon. Jadi molekul hidrokarbon ni mengandungi karbon, hidrogen kan. Jadi dia merupakan bahan yang boleh terbakar lah sebenarnya. Okey, dari segi so apa yang berlaku bila kita nyalakan mancis dekat sumbu tu kan. Kenapa dekat atas tu je yang terbakar? Macam apa tak terbakar satu semua tu kan? Okay, so sebenarnya bila kita campurkan beeswax dengan minyak tu, so kita telah minyak tu dia membentuk ikatan dengan beeswax dan kedua-duanya menjadi solid kan. So tadi kita panaskan beeswax dengan minyak, lepas tu bila kita biarkan pada suhu bilik dia sebenarnya dia akan mengeras balik. So dia menjadi keras balik. Lepas tu bila kita nak nyalakan lilin tu, so apa yang berlakulah transfer haba kan daripada sumbu tu, dia pun transfer kepada bahagian lilin yang dekat dengan sumbu tu. So lilin di sekeliling sumbu tu dia mencair. So nampak tak daripada pepejal kemudian jadi cecair. Okey, kemudian cecair tu pula sekarang ni cecair boleh mengalir kan. So cecair tu mengalir ke naik atas ke arah sumbu tu kan. Okey. So bila dia sehinggalah dia panas dan mencapai apa kita panggil dia boleh menguap lah menjadi wap. So daripada pepejal triglyceride tadi menjadi cecair, seterusnya menjadi wap. So wap itulah yang terbakar sebenarnya. Sebenarnya lilin dalam bentuk gas tu yang terbakar, bukannya yang bawah tu. Tapi dalam bentuk gas tu yang terbakar. Okey? Alright, baik kita teruskan dengan Rafhanah untuk demonstrasi. Seterusnya kita nak buat sabun. Pernah tak buat sabun? Kalau saya tak pernah, ni first time tau saya tengok Rafhanah nak share. Okay, Rafhanah ready? Ready. Okay, alright. Saya serahkan pada Raf. Hai, Assalamualaikum. So pada petang ini saya Rafhanah akan membuat demonstrasi cara membuat sabun
yang kita boleh pakai di rumah menggunakan minyak masak terpakai. So ini antara produk yang kita boleh hasilkan dengan menggunakan minyak masak terpakai supaya minyak yang kita dah tak boleh guna untuk masak, kita boleh guna untuk benda lain. Kalau biodiesel kita tak boleh buat sendiri kat rumah. Jadi kita boleh buat sabun. Okay, first kita akan perlukan 500 ml minyak masak terpakai yang telah pun kita filter. Kita dah bersihkan dia, dah tak ada bau, darah arang dan semua tu. Kemudian kita akan perlukan 60 gram sodium hidroksida. Ini akan ditimbang kemudian kerana ia akan mudah bertindak balas dengan udara. Kemudian kita akan memerlukan 200 ml air. 200 ml air. Ini akan dicampurkan dengan sodium hidroksida. Kemudian perlukan 1 sudu gula. Pewangi. Pemukul telur. Dan juga acuan. Acuan ni sebaik-baiknya adalah silikon yang boleh kita keluarkan dengan mudah di hujung proses nanti. Okay, so pertama, kita dah ada 500 ml minyak masak terpakai. Kemudian kita akan timbang 60 gram sodium hidroksida. Kenapa kena pakai glove? Okay, sebab sodium hidroksida ni dia bersifat menghakis. Jadi kita perlu elakkan daripada terkena secara terus kepada tangan atau kulit kita. Okey, 60 gram. Kemudian kita akan campurkan ke dalam air. Okey, sebenarnya cara yang lebih selamat untuk menghasilkan sodium hidroksida adalah dengan membancuhnya di ruangan yang terbuka ataupun di dalam fume hood. Kerana sodium hidroksida ini akan menghasilkan wap yang kita tidak boleh hidup dan juga dia akan berasa panas. Kerana pencampuran sodium hidroksida dan air adalah proses exothermic di mana ia akan menghasilkan haba. Jadi ini akan menjadi sangat panas. Kita akan tengok dengan jangka suhu ataupun termometer. Campuran ini akan meningkat suhunya sehingga mungkin 80 darjah Celsius. So kita akan biar dulu dia sejuk dalam 15 hingga 20 minit. Jadi untuk itu kita dah pun bancuh yang sudah disejukkan. Tapi ini still kita tak boleh pegang ya ataupun hidu asapnya. So apa kita akan buat? Kita akan campurkan campuran sodium hidroksida ke dalam minyak. Minyak masak terpakai tadi. Okey. Dan kita akan gunakan pemukul telur untuk kacau. Kita akan kacau sehingga larutan ini menjadi lipat. Boleh nampak kelikatan larutan ni, campuran sodium hidroksida dan minyak masak terpakai tadi. Sangat likat ya. Okey, kemudian kita masukkan 1 sudu gula. Fungsi gula adalah sebagai surfactant ataupun dia akan membantu sabun untuk lebih berbuih dan membersihkan dengan secara efektif. Kita kacau.
dan kita tambahkan pewangi. So saya ada rose, saya ada jasmine. Saya akan masukkan pewangi rose. Okay, kemudian kita kacau lagi. Boleh bau ya pewangi rose tu. Okay, sekejap je. Okay, dah nak siap dah sabun kita. Kemudian akhir sekali kita akan tuangkan ke dalam acuan. Acuan ni lebih baik yang mudah untuk keluarkan pada hujung proses sebab nanti sabun kita akan pecah kalau acuan kita keras. Okey. Itu sahaja prosesnya dan akhir sekali ini adalah hasil sabun daripada minyak masak terpakai. Okey? Selamat mencuba. Okay, baik. Terima kasih Raf atas perkongsian macam mana kita nak buat sabun. Okay, tapi sebelum macam Raf ingatkan tadi untuk membuat sabun ni kita perlulah menjaga langkah-langkah keselamatan lah. Jadi kita tak boleh simply buat sendiri dekat rumah. Jadi kalau adik-adik dekat rumah nak buat, mestilah dengan pengawasan ibu bapa ataupun orang yang lebih dewasa. Kan macam sodium hydroxide tadi sebenarnya kita memang boleh beli daripada Shopee, semua tu ada tau, tapi masa kita nak buat tu perlulah memakai peralatan keselamatan seperti sarung tangan, glove, apron ke ataupun lab coat dan pakai pelitup muka. Sebabnya sodium hydroxide tu bila tercampurkan dengan air dia satu dia panas sebab dia exothermic dan satu dia boleh mengeluarkan wap yang kita tak sesuai lah untuk kita bau dia. Right? Jangan minum Puan Elina. Okey, sebab tu bila kita buat acuan tu kalau boleh kita asingkan kan. Acuan untuk sabun kita label siap-siap. Okey, ni untuk sabun. So lepas ni bolehlah buat sabun sendiri dekat rumah kan. Okey, saya nak share slide sikit. Okey, baiklah. So, apakah sains di sebalik pembuatan sabun tadi? Okey, so sebenarnya pembuatan sabun ni dia ada nama dia iaitu saponifikasi ataupun dalam bahasa Inggerisnya saponification. So, apa yang berlaku ialah bila kita campurkan minyak tadi, minyak terpakai dengan sodium hydroxide. Sodium hydroxide ialah sejenis base, is a strong base, base yang kuat. Jadi akan berlakulah proses hidrolisis. Okey, proses hidrolisis dia panjanglah ceritanya, tapi hasilnya dia akan menghasilkan, okey dekat bawah ni, kat gambar bawah ni saya tunjukkan gambar garam asid lemak. Nama dia. Garam asid lemak. Jadi daripada molekul yang besar tadi tu kan, triglyceride tu gliserol yang dekat dia punya tulang belakang tu telah terputus daripada tiga rantaian tu. So dan tiga rantaian tu pula bergabung dengan sodium daripada sodium hidroksida tadi menjadi garam asid lemak. So apa garam asid lemak ni? Itulah sabun sebenarnya. Dan so dia kurang larut dalam air. Sebab itulah daripada tadi kedua dia daripada cecair kan, daripada minyak, tapi lepas berlaku tindak balas kimia tu terhasillah fatty acid salt yang kurang larut dalam air, sebab itulah dia menjadi pepejal tadi. Kan bila kita biarkan pada suhu bilik memang dia mengeras lah macam sabun buku, sabun meh yang kita buat mandi tu kan.
Cumanya kalau nak buat sabun mandi, eloklah gunakan minyak yang asli lah. Boleh pakai minyak coconut oil ke ataupun olive oil ke. Tapi kalau nak buat basuh tangan tu, then kita bolehlah pakai minyak masak terpakai. Okay. Alright. Dan okay, macam mana sabun tu berfungsi kan? So tadi kita cakap garam, asid lemak ialah sabun. Okay. So dekat sini ada gambar. Ini gambar molekul sabun tu lah. Gambar molekul sabun tu. Dia sebenarnya sangat istimewa molekul ni. Sebab kalau minyak campur dengan air, saya tanya boleh tak bercampur? Cuba jawab dekat chat. Tak nampak pula chat mana dia. Boleh tak bercampur minyak dengan air? Tak boleh kan? Tapi bila dah dengan sodium hidroksida ni, dia menjadi garam asid lemak kan? Dia sangat special sebab dia ada kepala yang sodium tu, dia boleh kita boleh membina ikatan dengan air kan? Dan juga tapi ekor dia yang fatty acid punya ekor tu pula dia kita panggil hydrophobic. Yang tadi kepala hydrophilic. Tapi ekor dia hydrophobic. So ekor dia tak suka air. Kepala suka air, ekor tak suka air. Macam tu. So apakah keistimewaan ni? Inilah dia punya sifat yang membolehkan sabun membersihkan kotoran. So bila bergabung kita campur air, sabun dengan kotoran kan. Kotoran ni kotoran minyak. So bila bercampur tu kotoran minyak tu yang ekor dia ni, ekor yang tak suka air ni, tapi dia boleh kawan dengan minyak. So dia akan berkumpul mengelilingi kotoran tu. Dan bila kita campurkan dengan air, yang kepala dia boleh berkawan dengan air kan. Sebab itulah bila kita basuh, dia boleh tertanggal, kotoran tu boleh tertanggal. Sebabnya molekul sabun ni dia macam tangkap kotoran tu kan, mengelilingi kotoran tu dan kemudiannya dibawalah pergi dengan air yang kita jiruskan. Macam tu. Okay, sebab itulah kita perlu kan sains di sebaliknya juga, sebab tu kita kena basuh tangan. Lebih lagi sekarang kan musim COVID ni, sebab itulah sabun sangat penting. Sebabnya COVID punya badan tu kan, struktur virus tu kan terdiri daripada molekul lipid sebenarnya. Jadi ni kena nak lebih ni, kena dengar sesi hari Sabtu tau sebenarnya. Kita ada sesi Stand for Better Health tentang COVID. Nak cakapnya memang sangat penting untuk sabun ni merupakan satu benda yang penting lah dalam kehidupan seharian kita sebenarnya, dan kita boleh buat menggunakan minyak masak terpakai. Okay? Alright. Tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Okay, kita akan buat quiz sikit. Alright. Okay, so semua boleh buka. Okay, boleh type dekat handphone ataupun laptop www.kahoot.it. Okay, cuba buka. Buka dulu. Kemudian masukkan nombor PIN dia, iaitu 948944. Okay, boleh tak? Saya type kat sini. Okay, kita tengah menunggu peserta untuk masuk. Kita nak tengok. Okay, klik dekat situ. Lepas tu dia akan keluar masukkan nombor PIN. So masukkan nombor PIN 948944. Jom masuk. Tak ada orang masuk lagi. Okay, kita tunggu sekejap. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Dia cakap connection lost. Net okey tak dekat rumah? Tak boleh masuk. Okey, tak apa, kejap. Kita check balik. Buat link baru.
sekejap kita cuba dapatkan game pin yang baru. Okay, sementara tunggu tu, kita akan edarkan borang maklum balas dekat chat. So sebelum meninggalkan sesi ni, mohon isi borang maklum balas tersebut supaya kami boleh edarkan sijil kepada anda. Jadi siapa yang isi borang maklum balas akan dapat sijil lah. Okey, kita dah ada nombor yang baru 3706418. Okey, boleh cuba yang ni. Patutlah tak boleh masuk, saya salah type tadi ya. Okey. Alright, Tang Yize dah masuk. Amar dah masuk. Okey, Yasmin, Siti, Fawa, Efira, Puteri Kalisa, Zahara. Okey, kita tunggu sekejap. Pin nombor berapa? Okey, 3706418. Macam kita share dekat skrin ni. 3706418. Saya typekan. Alright. Okey, kita dah ada 18 peserta yang masuk. Okey, sambil tu saya nak mempromosikan apa yang akan ada pada program esok. Sekejap. Okey. Untuk program hari esok, kita ada bengkel. Kita ada daripada pagi. Kita memang start hari-hari pukul 9.40 pagi-pagi kita akan mula. Right, so boleh dapati jadualnya di laman web iaitu www.psn.gov.my/virtualscifest. Jadi dekat page tu kita dah sertakan jadual apa yang akan berlangsung daripada hari semalam sehinggalah hari Selasa nanti. So hari esok kita ada highlight robot show Meet Hexa Pepper and Lomo. Okey, ini dekat website kita ya, pukul 9.30 sampai 10.30. Kemudian pukul 10.40 pagi kita ada 360 Science Tour Green Guardian Center Save Our Planet. Ini galeri baru tau di Pusat Sains Negara. Jadi bila boleh tengok dulu kan, tengok dulu Science Tour ni. Bila PSN buka nanti mesti datang dekat sini untuk melawat Green Guardian Center ni. Okey, dan juga kita ada Science Chat Youth and Creative Skills in Engineering Technology pukul 11 suku hingga pukul 12 suku, dan kemudian pada sesi petang kita ada Science Chat Islam dan Sains Astronomi jam 2.30 hingga pukul 4. Okay, selain tu kita juga ada kuis Kahoot Science Bus. Okey, kita ada dua tau Kahoot ni. Satu dekat website. Dekat website ni kita boleh free and easy pukul 9.30 hingga pukul 6. Lagi satu kami ada live. So live ni dekat FB Live. Jadi stay alert, buka kami punya website psn.gov.my/virtualscifest dan juga Facebook Pusat Sains Negara, dan kami punya akaun media sosial yang lain, Instagram, YouTube, macam-macam video menarik kami sediakan untuk anda semua. Okey, baiklah, dah 29 orang peserta masuk. Alright, okey. Kita boleh start? Alright, 3, 2, 1. Kita mulakan soalan yang pertama. Berikut adalah kegunaan minyak masak. Kecuali?
kecuali menghias makanan. Alright, okey. 18 orang yang menjawab betul. Okey, siapa yang pertama ni? Okey, Nisa, and then diikuti oleh Siti dan Alice ya, top 3. Top 4, top 5 ni. Okey. Next soalan ialah minyak adalah, apakah pengertian minyak? Okey, yang mana satu? Merah ke? Kuning ke? Biru ke? Hijau? Mencabar soalan ni. Lemak yang wujud dalam keadaan cecair pada suhu beku. Alright, kita dah jawapannya, iaitu lemak yang wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. So 20 orang jawab jawapan dengan betul. Okey, kita tengok scoreboardnya. So Nisa lagi. Okey, Yasmin, Nurjanah, Alice dan Elina. Oh, dahsyat ni. Alright. Kita ada lagi 7 soalan ni. Okey, struktur minyak terbentuk dengan gliserol dan 3 rantaian asid lemak. Betul atau salah? Triglycerida tadi. Okey. Alright. So 25 orang jawab betul. Nisa masih lagi menjuarai ya. Alright. Berikut merupakan antara jenis-jenis minyak masak kecuali ni jangan macam-macam ni, lain pula dimasaknya kan. Minyak sawit ke minyak jagung? Alright, minyak tanah. Tentulah minyak tanah kan. Jangan masak pakai minyak tanah, meletup nanti. Okay, next soalan. Alright. Nisa masih lagi menjuarai dan diikuti Yasmin, Elina, Alice dan Laili. Okay. Soalan kelima. Pakai minyak masak terpakai dengan kerap boleh mengakibatkan penyakit osteoporosis. Betul ke? Penyakit osteoporosis tu apa tu? Jawapannya salah. Right. So, 14 orang jawab betul, 14 orang salah. Osteoporosis tu penyakit kita, apa kita panggil? Lemah tulang tau, tulang belakang. Disebabkan kekurangan kalsium ataupun vitamin D lah contohnya. Dia sebenarnya penyakit tu atherosclerosis. Alright. Iaitu kita punya kapilari darah kita tersumbat lah sebab banyak sumbat lemak dan sebagainya. Bagaimana cara orang Jepun membuang minyak masak terpakai? Okey, so 23 orang betul ya. Guna oil hardener kan. Yang boleh kita beli dekat kedai. Okey, soalan ke-7. Antara cara bagi membersihkan sedak dalam minyak masak terpakai adalah dengan tepung gandum. Betul ke salah? Ingat tak video tadi? Jawapannya salah. Jawapannya yang betul ialah tepung jagung. Okey? Yasmin. Yasmin. Tak apa, kita ada lagi berapa soalan tu? Okey, lagi 3 soalan. Garam asid lemak mempunyai okey, hidrofilik dan hidrofobik. Apa tu? Yang mana satu? Ekor ke kepala ke badan tu? Okey, jawapannya kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Alright. Soalan ke-9, minyak masak terpakai boleh digunakan untuk jadikan sabun dan lilin aroma. Betul ke salah? Ni soalan bonus nama dia ni. Nampaknya Elina telah menjuarai ya, bertukar. Sudah habis 10 soalan ya? Tadi tinggal lagi satu soalan. 9 soalan ni, 9 soalan. Okey, tak apa.
Nampaknya Elina. Oh, kita ada 9 soalan. Ha. Soalan bocor. Mana dapat tu? Okey, jadi kita pemenangnya ialah 3. Kita boleh tengok podium dia tak? Yang senarai penuh tu. Okey, tak apa. Nanti kita tengok. Ha, kan? Nanti kita tengok kalau kita boleh sampai 5 ke. Oh, ni 3, 2, 1 je. Okey, yang ketiga. Okey. Alright, kita nak tengok. Banyak sikit pemenang. Yang ketiga, Yasmin. Yang kedua, Nurjannah Azhar. Yang pertama, Edina Pandai, IA. Ha. Okey, so untuk ketiga-tiga pemenang ni, boleh tak dekat chat tu tinggalkan email ataupun boleh emailkan kami ke kejap lagi kita akan paste dekat email lah dekat dalam chat untuk email ke mana. Ni email ke berapa ni? Kejap lagi kita akan tinggalkan email. Okey. Alright. Okay, terima kasih Raf. Okey, sebenarnya dengan berakhirnya Kahoot tadi, so kita punya bengkel petang ini pun dah sampai ke penghujungnya. Okay, as sebagai kami wrap up session, okay, kami nak ingatkan marilah kita bersama-sama menjaga alam sekitar kan. Tadi Encik Farid remind kita ada 3 kan, reduce, reuse dan recycle kan. So reuse seboleh-bolehnya kita mengurangkan penggunaan barang-barang yang boleh mencemarkan alam sekitar kan, ataupun kurangkan penggunaan barang-barang lah apa-apa pun untuk mengelakkan pembaziran juga kan, air ke minyak ke. Dan kalau kita ambil minyak yang sikit sebenarnya dalam makanan kita akan memberi kebaikan kepada kesihatan kita kan. Dan juga kita boleh reuse selagi mana ia sihat untuk kita reuse, untuk kita guna semula kan. Kami dah tunjukkan cara-caranya tadi, kita boleh pakai dan sekiranya tak boleh diguna, kita bolehlah recycle kan. So recycle ataupun repurpose lah. Sama ada repurpose dengan menggunakan kaedah tadi, kami kongsikan dengan anda macam mana nak buat lilin dengan sabun menggunakan minyak masak terpakai, ataupun bolehlah hantar ke pusat-pusat kita semula yang telah disenaraikan kan. Boleh call nombor FS tadi yang diberikan. Okey. Baiklah, untuk borang maklum balas, okey, kita akan share sekejap lagi. Kita akan share dekat chat untuk borang maklum balas. Okey, sebelum tu ada soalan tak? Dah petang-petang ni kan. Ada ke soalan-soalan last-last tu sebelum kita berakhir? Okey, jadi urus dia dah pastekan borang maklum balas tu. Jadi boleh isi ya. Okey, kalau buka borang tu dia kita boleh pilih tau. Kita boleh pilih. So ke hari ni kena pilih boleh share screen tak? Kita boleh pilih bengkel tajuk hari ni bengkel Nature Secret. Share borang tu. Okey, kejap tak pun saya buka. Oh, ya okey. Sorry, yang tadi tu presentation slide. Okey, tak apa. Sekejap. Okey, kejap ya. Kejap. Okey, saya jumpa dah. Okey, sini. Alright. Okey, tak apa. Saya ada. Alright. Okey, cuba buka. Dapat tak? Dapat. Okey. So yang pada hari ini kita pilih Nature Secret ya. Nature Secret 11 hari bulan.
Okay, so kita ada lagi hari esok kan, macam tadi saya dah sebut dah, and hari Sabtu dengan Ahad pun kita ada, ni semua bengkel yang ada ni, jangan lupa join. Okay, hari Sabtu kita ada bengkel Stand for Better Health COVID-19, apa kita perlu tahu. Yang tu jangan lupa join. Dan juga petang tu kita ada bengkel Tinkering, Making and Engineering ya. So jemput adik-adik semua boleh join. Sampailah hari Ahad. Hari Ahad kita ada lagi 3 bengkel, iaitu Shaping Our Future with Science, kita buat pagi. And then pukul 11 pagi tu special. Semua special lah. Kan, yang pukul Shaping Our Future with Science tu kita bersama dengan Dr. Prof. Abimanyu yang merupakan pemenang pertandingan he's the best world science communicator, FameLab, International FameLab 2016. Dan yang untuk Science Chat Healthy Mind During Pandemic, kita bawakan Dr. Rozanizam. Siapa pernah dengar? Kan, beliau merupakan advokator kesihatan dan juga psychiatrist lah. Dan last sekali pada hari Ahad tu kita ada virtual STEM workshop budding scientist pukul 2.30 untuk anak-anak kecil ke ataupun mak-mak ayah yang ada anak-anak kecil, cikgu-cikgu sekolah ke, boleh, okey. Dan ada lagi satu sebenarnya pada 16 hari bulan nanti merupakan penutup kepada virtual PSN SciFest. So ramai-ramai boleh tengok dekat website yang saya sebutkan tadi, www.gov.my/virtual-scifest. Kami akan adakan majlis penutupan virtual PSN SciFest dan juga pengumuman pemenang National Tinkering Challenge 2021. Okay, so jemput semua hadir secara dalam talian dalam website kami nanti. Okay. Kalau tak ada apa-apa dan kita berakhir di sini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Kita jumpa lagi dalam bengkel yang akan datang. Okey, assalamualaikum dan bye.